Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam Bycam Studio, informasi bola sepak terbaik untuk anda. Jadi untuk video kali ni aku nak bersembang mengenai preview final antara pertemuan JDT dan juga KL City dalam final Piala FA yang bakal berlangsung pada hari Sabtu nanti. Jadi korang rasa tim mana yang bakal jadi juara? Korang boleh komen kat bawah ni, siap-siap JDT ataupun KL City. Jadi seperti mana yang kita tahu final kali ni bakal berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim. Sebab apa? Stadium Bukit Jalil masih lagi dalam renovate. Jadi kalau kita tengok kat sini pun, menerusi venue pun kat sini JDT mungkin ada kelebihan. Sebab apa? Kita tahu kalau JDT ni main kat home memang punya lain macam lah. Memang power semacam lah. Sukar untuk tim-tim lain bermain di Stadium Sultan Ibrahim ni. Apa-apa geng, bola itu bulat, masih ada 90 minit lagi. Apa-apa boleh terjadi. Mana tahu KL City boleh bagi kejutan. Kita tak tahu apa yang akan terjadi. So kita tunggu final pada hari Sabtu nanti. Jadi geng, untuk pengetahuan korang, untuk final kali ni pasukan JDT pernah menang saingan Piala FA ni sebanyak 3 kali, termasuk pasukan Johor pada tahun 1998, dan juga pasukan KL City juga pernah menang Piala FA ni sebanyak 3 kali juga. So kat sini agak menariklah untuk melihat pasukan mana yang bakal mendakap Piala FA untuk kali yang keempat. Jadi geng, mengikut head to head antara kedua-dua pasukan ni dalam 10 berlawanan terakhir, pasukan JDT menang sebanyak 8 kali, seri sekali, dan juga pasukan KL City menang sebanyak 1 kali saja. Jadi kalau korang masih ingat pertemuan antara pasukan KL City dan JDT pada final Piala Malaysia 2021, ketika itu pasukan KL City cipta kejutan untuk menang 2-0. So sebab tu aku cakap kat sini kita tak boleh pandang rendah lah untuk pasukan KL City ni. Sebab apa diorang kalau dalam saingan cup ataupun saingan kalah mati, semangat diorang memang lain macam lah. Memang ada luck lah. Tak percaya korang tengok je lah macam mana diorang boleh layak sampai ke final dalam saingan AFC Cup pada tahun lepas. Jadi untuk laluan ke final untuk kedua-dua pasukan ni, pasukan JDT menang 3-0 dengan PDRM di pusingan kedua, menewaskan Penang 5-0 di skor akhir, dan juga menewaskan pasukan Selangor pasukan pilihan 4-0 di saingan separuh akhir. Manakala untuk pasukan KL City pula, mereka menang 2-0 dengan Immigration, 2-1 dengan Sabah, dan juga menewaskan pasukan Terengganu 4-2 dalam saingan penalti di saingan separuh akhir. Jadi geng, kalau kita ukur dari sini pun kita dah nampak perbezaan yang cukup ketara lah antara pasukan JDT dengan pasukan KL City apabila pasukan JDT telah skor 12 gol dan menghasilkan 0 bolos, manakala pasukan KL City hanya skor 4 gol dan menghasilkan 1 bolos. So kat sini kita nampak penyudah pasukan JDT ni cukup klinikal lah di hadapan pintu gol pihak lawan. Jadi geng, pada final hari Sabtu ni confirm kita akan lihat dua taktikal yang cukup berbeza lah daripada Solari dan juga Boyan Hodak, yang mana pasukan JDT confirm akan menggunakan taktikal menyerang dan juga high pressing untuk mencipta gol ke arah pihak gol pasukan KL City. Manakala pasukan KL City pula confirm akan menggunakan taktikal bertahan dan juga counter attack, dan mungkin juga Boyan Hodak ada perancangan sendiri untuk mengheret perlawanan ni sampai ke final. Sebab apa? Kita tahu pasukan KL City ni kalau final confirm mereka ada luck, confirm ada tuah. Tapi apa-apa yang aku harapkan untuk game final nanti, KL City bukanlah bermain bertahan 90 minit, tapi mereka ni boleh bagi fight lah, boleh bagi percentage untuk position tu sama padan lah, sama-sama taraf lah. Taklah terlalu jauh gap pada final Sabtu nanti, alright? Jadi geng, untuk 3 pemain tumpuan untuk pasukan JDT, yang pertama adalah sudah tentu Arif Aiman, yang mana sehingga sekarang beliau telah skor 10 gol dan menghasilkan 11 assist. Sudah tentu larian pantas beliau, kelincahan beliau di sayap kanan bakal menjadi senjata utama untuk pasukan JDT untuk mencipta gol nanti. Jadi pemain yang kedua adalah Feroz. Aku cukup tertarik lah untuk melihat macam mana beliau ni mengekang pemain-pemain KL City seperti Paulo Josue, and then Kipre, and then Romel Morales. Kalau kita tengok permainan Feroz pada tahun ni cukup baik lah bergandingan dengan Jordi Amat. Kalau mereka berdua ni main memang agak cukup tenang lah, alright? Mana taknya sehingga sekarang pasukan JDT ni hanya bolos 3 gol saja dalam 20 perlawanan. Satu rekod yang cukup baik, cukup mengejutkan lah untuk kedua-dua pemain ini. Jadi pemain yang ketiga adalah Forestieri. Pada seasonnya saja beliau telah skor 18 gol dan menghasilkan 12 assist. Jadi beliau ni sudah semestinya bakal menjadi pemain utama untuk merobek gol di pihak gol pasukan KL City dalam final hari Sabtu nanti. Jadi untuk 3 pemain pasukan KL City pula, yang pertama adalah Paulo Josue. Kalau beliau ni bermain, memang beliau ni akan berikan 100% lah. Sehingga sekarang beliau telah skor 7 gol dan menghasilkan 5 assist untuk pasukan KL City. Pemain yang kedua adalah Rian Lambert. Aku cukup tertarik untuk melihat beliau macam mana beliau ni mengawal bahagian tengah pasukan KL City. Sebab apa? Kita tahu bahagian tengah pasukan JDT cukup solid dengan adanya Hong Wan ataupun Afiq. So kita tengoklah
macam mana Ryan Lambert ni mengawal bahagian tengah nanti. Boleh menang ataupun memang teruk permainan beliau. Kita tunggu final Sabtu nantilah. Alright, dan yang pemain yang ketiga adalah T. Saravanan, seorang pemain muda yang sedang meningkat naik bersama pasukan KL City. Sekarang beliau telah skor 4 gol dan menghasilkan 1 assist untuk pasukan KL City. Alright gang, jadi itu sajalah video aku untuk kali ni. Jadi untuk kali yang terakhir, korang rasa pasukan mana yang bakal jadi juara, pasukan JDT ataupun pasukan KL City? Korang boleh komen kat bawah ni. Alright, jadi itu saja video aku untuk kali ni. Jangan lupa tekan like, subscribe dan juga komen. Aku Lan, assalamualaikum.